Jangan dia buat gitu. Dia kena pandai-pandai lah cari tempat lain, alik belakang apa, asalkan dalam masjid. Dan tidak ada dah masalah sah pertama, sah kedua tu tak ada dah. Sebab hak tu berkait dengan jemaah hak mula-mula. Hak mula-mula. Dan hak rasmi lah, hak rasmi kita kata. Habis itu. Kemudian kita pergi kepada bab mengambil mimbar ataupun membuat mimbar ataupun menggunakan mimbar. Boleh berlaku ittikhaz itu. Mengambil mimbar, membuat mimbar, mengguna mimbar. Hak ni ada berlaku mana? Mimbar itu supaya kita maklum lah. Ni mimbar. Tu mimbar. Ada dah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat mimbar duduk dalam masjid, besar cakung, tidak salah. Memang asal lagi ada. Memang asal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri buat, dia kena. Dia kena. Dan dia sendiri guna. Dia guna. Dia duduk datang. Cuma tidaklah tinggi seperti kita ni. Tidaklah tinggi seperti kita ni. Tapi asas dia tu ada. Disebutkan di sini 2 anak tangga. Dalam riwayat yang lain 3 anak tangga. Hak sebenarnya 2 dengan 3 tu hak tula je. Anak tangga tu 2, dia tidak. Hak kira 3 tu sekali dengan tempat duduk tu. Tempat duduk tu. Hak tu 3 je. Jadi 3 tikak. Tikak yang ketiga tu hak tempat duduk tu lah. Hak kata 3 tu dia kira sekali dengan hak tu. Hak kata 2 tu dia kira hak naik. Anak tangga tu. Hak tu 2. Jadi kedua-duanya boleh terima, tidak jadi masalah hak tu. Dan dibuat daripada kayu. Hak tu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat-sahabat bukan sahabat lah ni, hak ni hak duduk bertengkar ni. Orang kemudian lagi lah, iaitu tabi'in. Duduk bertengkar. Hak ni kata mimbar ni daripada kayu ke ni. Ni kata daripada kayu ke ni. Lepas tu bila adanya macam-macam dia kecap muka dia tidak tahu kan. Lalu tanyalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sahal bin Sa'ad. Dia kata dia nak kaya. Aku tahu benar kata dia. Kayu gapo? Bila? Mula-mula Nabi duduk. Lepas tu siapa dia yang buat? Aku tahu belakang kata dia. Dia royak lah. Cerita tu asas silahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta orang utusan dia, sahabat dia suruh pergi berjumpa dengan seorang perempuan fulanah, iaitu seorang perempuan. Kata perawi ini iaitu Abu Hazim, perawi ini kata dia sebut, Sahal tu sebut nama perempuan tu, tapi dia tak ingat. Dia tak ingat nama perempuan. Ulama-ulama macam-macam sebutlah nama dia tu. Banyaklah sebut. Ada yang sebut nama dia Aisyah, ada yang sebut nama dia Ulathah, macam-macam lagi. Tapi tidak jelas lah, tidak jelas ke mana-mana pun. Ada seorang perempuan, ya jelasnya perempuan itu perempuan Ansariyah. Ada juga dalam riwayat yang sebut perempuan itu perempuan muhajirah, berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Tetapi itu tidak betul. Yang betulnya perempuan ini Ansariyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar orang suruh pergi jumpa dengan orang tu. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia tidak berkira dengan orang lelaki sahaja. Dengan orang perempuan pun dia kalau boleh semua semua golongan lah, lelaki perempuan mengambil bahagian dan memainkan peranan masing-masing untuk agama. Kalau dia fikir ni perempuan ni boleh buat, dia hantar orang perempuan, hantar kepada orang perempuan tu. Misalnya di sini dia suruh minta perempuan itu suruh tukar hamba dia hak pandai bertukar, hamba dia hak tukar tu. Jadi hamba perempuan tu ada seorang hak pandai bertukar, suruh buat kayu lah, tempat duduk. Jadi awadan itu kayu tu, maksudnya mimbar lah di sini. Sebab itu dia buat dalam tajuk tu ittikhadil mimbar. Jadi awadan itu
maksudnya mimbar lah. Untuk dia duduk di atas tu bila kecek. Bila kecek. Dia sebenarnya peranan sokmo-sokmo pun dia ada ni. Orang perempuan ni banyak main peranan. Zaman Nabi dulu pun ada. Cuba tengok sini. Kalau zaman kemudian ni pun banyak. Umpamanya di Mekah, madrasah Saulatiyah yang kemudiannya dikenali dengan Jamiah Khairiyah. Siapa kala ni ada orang hebat-hebat. Situ tu lahirnya. Dia pengasas dianya seorang ulama India, Maulana Rahmatullah Kiranwi. Hak buat kitab kritik Kristian itu. Dia pergi sana, dia buat. Tapi siapa dia? Sponsor dia. Hak duduk di belakang dia, yang membiayai nak buat sekolah tu dulu. Satu sekolah tu perempuan. Nama dia Saulat. Sebab tu nama madrasah Saulatiyah. Sempena nama perempuan. Madrasah Saulatiyah. Ramai lahir ulama-ulama daripada situ. Siapa kena ni terkini ni ada Syarah Nasai, dibuat oleh ulama situlah. Ulama daripada Habsyah, Ethiopia. Syarah Nasai, Zakhiratul Uqba, 40 jilid dia buat. Syarah Nasai. Situ sekolah tu. Juga kita kira dari segi agama cerita dalam hadis ni, siapa pahala semua pada Tuhan asal. Sebab apa? Orang duduk situ, duduk kerja situ, duduk mengajar situ, duduk ngaji situ. Seramah mana ahli-ahli daripada dulu pahlawan ni. Perempuan. Perempuan. Ramah peranan perempuan ni. Sebenarnya dalam sejarah Islam. Sebab kalau kita tengok tak pelik. Sebab apa? Ni cuba kita tengok. Nabi SAW sendiri pun dia, kalau perempuan tu dia ada sesuatu, dia minta. Tidak kata perempuan ni tak ada urusan. Tidak gitu. Tujuan Nabi SAW nak surat mimbar tu dia nak kecek. Bermakna untuk kita nak kecek ni, kalaulah duduk bawah tu jadi tak nampak sebab lama, maka boleh duduk di tempat yang tinggi, dan itu tidak termasuk di dalam bab sombong untuk membesarkan diri ke apa, tidak. Tak termasuk dalam itu. Tujuannya nak suruh nampak lah. Nak suruh nampak. Dan Nabi SAW dia nak suruh nampak, dia bukan sekadar nak mengajar gitu saja. Ibadat ke apa pun dia nak tunjuk. Dia nampak lah. Dia pun bila suruh tu buatlah. Buat tu daripada kayu, namanya kayu tarfa. Lepas tu bila siap, perempuan tadi pun hantarlah orang rayak ke Nabi siap dah. Lepas tu Nabi SAW pun suruh lah, mari lah. Mari. Lepas tu letak sini lah kata saat. Dia kata letak sini. Sebab sebelum pada tu Nabi SAW bila dia nak khutbah, dia nak apa, dia nyandar di pokok kurma. Batai kurma. Hak hidup lagi lah. Dalam masjid tu pokok kurma ada, dia nyandar situ. Lama-lama dia kata dia tak cakap, duduk cacah. Lama-lama tu dia kata dia kalau boleh buat gini ni. Lepas pada tu kan ditebal di pokok tu. Situ kan bila Nabi tinggalkan, sebelum pada tebal tu Nabi SAW tinggal tempat tu kan, situ bunyi jerit tu. Pokok kurma jerit tu. Dan itu sebagai salah satu mukjizat Nabi SAW. Nabi SAW pergi tepuk-tepuk, dia senyap. Tu cerita. Lepas pada tu dia duduk di atas mimbar. Aku tengok Rasulullah SAW sembahyang. Jadi dia mimbar itu bukan dia duduk untuk bercakap saja, berucap saja, tidak. Dia sembahyang pun datang tu juga. Pelik juga cara Nabi SAW. Pelik. Kalau kita mungkin tak buat lagu tu kita, dan mungkin tak perlu pun buat lagu tu. Mungkin tak perlu. Ada juga orang kadang-kadang tak perlu pun dia nak tunjuk Nabi pernah buat lagu tu, padahal tak ada apa-apa keperluan pun. Kalau buat lagu tu pada royak jelah, tak payah buat. Tak payah buat lagu tu. Jadi ada juga sunnah yang Nabi buat, tapi tidaklah kata molek kita buat lagu tu sekiranya tidak ada keperluan semasa kita tu, walaupun sunnah. Tidak dikehendaki kita buat. Misalnya saat ni Nabi SAW semayang, misalnya kita kata mimbar ni, duduk gitu.
Dia pun tak ada semayang bawah sini, kita kata. Dia jalan pergi naik duduk tangga, naik atas tangga. Tengah semayang, rokok atas tu juga. Bila dia nak sujud dia hundur. Dia tidak, dia pun hundur, turun pula dah. Turun pula ni, baru dia sujud. Sujud tu kira-kiranya kepala dia tu dekat dengan kaki anak tangga tu. Situ dia sujud. Lagu tu lah dia buat. Sampakah akhir semayang. Pada tu dia royak. Dia kata sebenarnya aku buat lagu tu supaya kamu boleh tu aku. Jadi nampak dia ramah kan. Apabila dia duduk tempat tinggi lebih nampak. Jadi bukan semasa nak mengajar atau semasa nak berucap saja. Untuk semayang ni pun dia nak tunjuk juga. Biar nampak lagu mana cara. Padahal kita kata kalau tidak tunjuk gitu pun masalah lain boleh tengok juga. Tapi boleh jadi ada pada ketika tu orang-orang yang jarang mari ataupun daripada jauh ke, dah sekadar berjalan lagu tu tidak membatalkan semayang. Banyak perkara lah nak royak ni. Banyak perkara boleh belajar daripada hadis ini. Dan supaya kamu ta'lamu salati, mengetahui semayang aku, ataupun lita'allamu salati. Jadi buat satu tak, litata'allamu, supaya kamu belajar semayang lagu mana cara semayang. Maknanya kalau kita berjalan sekadar itu tidak batal lagi semayang. Misalnya kita semayang dalam rumah kita, dekat pintu lah, dekat pintu tu jauh situ, kita duduk sini, orang pun ketuk pintu, kita pun pergi jalan buka, tak apa, tak batal lagi semayang lagi. Tak batal lagi. Pas molek tu, kita tidak nak cara molek tak molek, nak cara tak batal, sah semayang itu. Lepas tu begitu juga saat ni. Kalau untuk orang lain molek kau dia buat lagu, tidak. Tapi kalau ada maksud, tak apa. Dia tidak mengelirukan orang. Misalnya Nabi SAW pernah semayang tengah hari dekat Zuhur. Mana semayang Zuhur dibaca derah kan? Nabi baca derah, ada. Tapi kita lah ni, dah bukan Nabi pernah baca derah, kita nak baca derah kata, untuk apa? Dia baca derah tu dia nak suruh orang di belakang dia tahu bahawa yang dibaca ni gapo dia. Yang dibaca tu gapo dia. Tapi tak ada pula siapa dia, kau ulama kata dak. Tengah hari pun boleh juga sembahyang baca derah. Sebab tadi dia buat tadi ada maksud. Kalau maksud tu sudah orang faham dah, tak perlu lah buat. Walaupun sunnah pun. Lagu tu caranya. Faham sunnah tu, kalau tidak jadi dah Nabi buat gitu, kita nak buat gitu kata. Padahal kita boleh royak. Takut jadi keliru lah. Bukan orang kata pula ajaran dia semayang Zuhur baca derah. Padahal dia pun kata memang ada Nabi kata. Padahal tak ada seorang pun ulama kata lagu tu tengah hari kat semayang baca Quran. Kalau Nabi buat gitu tu ada ketika. Dan itu untuk mengajar orang alik belakang. Dia baca gap. Takut-takut orang kata, mungkin orang fikir takutnya baca gap lain. Tidak Fatihah. Baca gap lain. Tidak. Kayaknya baca Fatihah, baca Quran juga. Tengah hari itu pun serupa dengan hak baca derah tu. Dan hak lagu ni kita tak perlu ikut. Tidak perlu ikut. Bahkan tak molek. Kalau saja-saja kita buat, tak molek. Dalam keadaan orang sudah tahu dah, dan kita boleh hajar orang tu dengan cara gini, boleh royak. Bahkan kalau kita buat gitu lagi mengelirukan orang, maka tak molek lah. Walaupun ada sunnah. Jadi tidak semestinya sunnah ni orang Nabi buat maka molek selalu kita buat berlaku. Tidak lagu tu. Supaya juga nak sana maya naik atas tangga mimbar tu. Tu tak molek kita buat. Walaupun sunnah. Sebab apa? Kita boleh hajar. Beza dengan Nabi. Nabi lagu lain. Dia lagu lain. Kalau kita tak ada kelebihan kalau buat lagu tu. Cumanya mungkinlah kalau anak-anak murid kita, kita nak ajar, nak royak kepada dia bahawa pernah Nabi buat lagu tu. Saya buat lagu saat ni tak pelik, pernah Nabi buat. Sekadar tu dah. Bukan nak buat amalan sama-sama dah. Sekadar nak bagi tahu kalau buat lagu tu sah semayang, tidak batal semayang. Gitu. Kalau sekadar tu tak apa. Tapi nak buat satu amalan tetap, tidak, bukan cara dia. Sebab Nabi buat tu ada maksud.